Penjawat awam di Selangor diingat komited dan tidak lalai melaksanakan tugasan dan tanggungjawab diamanahkan. Sultan Selangor, Sultan Sharifuddin Idris Shah bertitah ia bagi memastikan setiap projek pembangunan dirancang tidak tergendala atau berdepan masalah. Dalam titah sempena istiadat pembukaan persidangan penggal kedua Dewan Negeri Selangor ke-15, baginda akan terus memantau dan memerhati tindak tanduk penjawat awam dan kualiti perkhidmatan awam di negeri Selangor. Kita mahu agar training, birokrasi dan peraturan yang menyesuaikan dalam urusan-urusan kerajaan dikurangkan segera. Perlu ada sense of urgency dan bertindak segera dalam memastikan perkhidmatan berkaitan rakyat diselesaikan dengan pantas dan sempurna. Kita tidak mahu sikap lalai dan malas terus diamalkan oleh pejabat awam sehingga menyebabkan banyak projek pembangunan tergendala atau berdepan masalah. Persidangan Dewan Negeri Selangor dijadual berlangsung selama 10 hari bermula hari ini hingga 11 Mac. Sultan Sharifuddin turut mengingatkan Selangor agar mempunyai persediaan menghadapi cabaran perubahan iklim. Titah baginda, tahap kesedaran terhadap penggunaan air secara berhemah juga masih rendah menyebabkan penggunaan domestik yang tinggi dianggarkan 215 liter seorang sehari. Kita menyeru seluruh rakyat untuk bersama-sama menggunakan air harian secara bercermat dan berhemat bagi menyumbang kepada peningkatan simpanan air semasa. Kita juga mengambil maklum komitmen kerajaan kita untuk menangani isu bekalan air dengan mengambil langkah proaktif untuk mengurangkan risiko dan menjamin keselamatan air untuk negeri. Baginda juga menzahirkan ucapan tahniah kepada pentadbiran Menteri Besar di atas pencapaian prestasi keuangan kerajaan negeri bagi tahun 2023. Peneraju dunia dalam pemantauan rangkaian dan cerapan kesaling hubungan UCLA menyifatkan pencapaian Malaysia yang mengungguli skor ketekalan 5G global sebagai amat membanggakan serta sangat layak. Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif UCLA Stephen Baird berkata metodologi yang digunakan bagi mengira skor tersebut adalah sukar untuk dicapai apatah lagi secara konsisten. And we measure networks in many different dimensions, one of which is speed, which is what people know us for in terms of speed test. But another metric that we look at is consistency. And in fact, it's actually much harder to achieve a consistent network across a wide geography. And especially in Malaysia, given the challenge with building a network, to build a network that has a consistent performance is very, very challenging. And so it's not an award that we grant often, and it's not an award that many people win. Credit to the country of Malaysia and the policies that are there, that they're being able to achieve this award. So. Anugerah skor ketekalan 5G global terbaik disampaikan oleh BAI kepada Menteri Komunikasi Fahmi Fadil di Barcelona, Spanyol. Malaysia kini berada di tempat pertama dalam skor terbabit pada tahap 97.27% di hadapan Macedonia Utara 94.06% dan Emirat Arab Bersatu 93.88%. Ini adalah kesinambungan kepada usaha kita dan satu kejayaan dalam pelaksanaan rangkaian 5G melalui Digital National Berhad ataupun DNB. Jadi saya harap dengan pencapaian ini membakar semangat bagi semua telco dan juga rakan-rakan di MCMC supaya kita bekerja dengan lebih gigih, menyediakan internet yang lebih murah, yang lebih pantas, yang boleh dipercayai, more reliable untuk semua rakyat Malaysia. Fahmi kini berada di Barcelona bagi mengetahui delegasi Malaysia ke Mobile World Congress 2024.
Bersempena ketibaan Ramadan tidak lama lagi, 17 peserta berkumpulan menunjukkan kreativiti memasak bubur lambuk era baharu. Pertandingan bubur lambuk anjuran Menara Kuala Lumpur yang juga program tanggungjawab sosial korporat CSR itu turut meraihkan anak yatim Pertubuhan Kebajikan Nur Hati dan Asnaf. Pemenang pertandingan membawa pulang wang tunai keseluruhan berjumlah RM12,000. Untuk makluman semua, acara pertandingan memasak bubur lambuk ni kita telah mula pada tahun 2011. So tahun ni merupakan lebih dah 10 tahun kita anjurkan pertandingan masak bubur lambuk ni. InsyaAllah kita akan teruskan ke masa-masa hadapan supaya dapat menarik lebih ramai lagi untuk menyertai dan juga beri pendedahan kepada pelawat yang mengunjung Menara Kuala Lumpur. Bagi peserta, menu bubur lambuk boleh diimprovisasi dengan idea baru bagi memenuhi cita rasa penggemarnya. Harapan saya pertandingan seperti ini perlu diluaskan lagi dan diadakan di pelbagai peringkat lah. Mungkin ke negeri-negeri yang lain di serata Malaysia. Ianya bagus sebagai satu proses kita review bagaimana cara kita memasak, kemudian kita dapat kekalkan tradisi, itu yang penting. Keistimewaan bubur lambuk yang saya kenakan untuk tahun ni, kami ada masukkan lambuk dan itik salai. Sebab kami punya bubur lambuk memang ada makaroni dengan crab meat stick and rempah rahsia semestinya dari Faizah. Pertandingan melibatkan kategori terbuka dan kategori Masjid Surau menampilkan chef selebriti Zaidah Muhammad Nur, chef Yang Jamil dan chef Musa, chef eksekutif dari Aras Restoran KL Tower sebagai juri. Pemantauan di Bazar Ramadan akan dilaksanakan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN. Timbalan Ketua Pengarah Penguatkuasa Operasi Bahagian Penguatkuasa KPDN Syamsul Nizam Khalil berkata usaha itu bagi memastikan peniaga tidak mengambil kesempatan terhadap pengguna. Setiap bulan Ramadan kita akan menggandakan operasi lah untuk di pasar-pasar Ramadan ni bagi memastikan bahawa setiap peniaga tu pertama sekali kita akan perlu meletakkan tanda harga. Pertama, kedua tanda harga tu perlu jelas. Alat timbang yang digunakan untuk timbang ikan apa semua tu perlu ditentusahkan. Ya, tidak menjual barang tiruan. Syamsul Nizam kata program tersebut dilaksanakan bagi memberi pendedahan kepada pengusaha restoran mengenai kepentingan pematuhan terhadap akta berkenaan. Selaras dengan perkembangan penyiaran karya secara dalam talian, tayangan-tayangan di premis perniagaan yang tidak menggunakan lesen penyiaran komersial, bermakna bahawa dari segi perundangannya di bawah Seksyen 43 AA itu terdapat perundangan baharu di mana pihak premis tidak boleh menyiarkan siaran-siaran berbayar secara tidak sah, dan dengan menggunakan peralatan ataupun alat-alat tertentu